Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton di channel Cikgu Uzian. Hari ini Cikgu akan mengajar bab 3 elektrik 3.1 arus dan beza keupayaan. Okay, baik, hasil pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, anda boleh menerangkan maksud medan elektrik. Yang kedua, memerihalkan kekuatan medan elektrik E. Yang ketiga, menerangkan kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Yang keempat, mendefinisi arus elektrik yang kita simbol sebagai I. Dan yang terakhir, mendefinisi beza keupayaan V. Baik, bagaimana kita hendak mengetahui kewujudan medan elektrik? Sebelum tu, kita dah belajar cas elektrostatik waktu di tingkatan 2. Okey, di mana ada aktiviti seperti ini. Okey, kalau diperhatikan, sikat kita dekatkan dengan aliran air. Dapat diperhatikan aliran air ni membengkok ke arah sikat, seperti mendekati ke arah sikat. Seperti wujud satu daya tarikan ke arah sikat. Mengapa hal ini berlaku? Jadi ini disebabkan sikat ataupun rod seperti dalam gambar ni mempunyai cas negatif. Okay. Pada asalnya sikat berada dalam keadaan neutral, iaitu cas positif dan negatif bilangannya sama. Tapi disebabkan kita gosok dengan kain bulu contohnya, gosok dengan kain bulu menyebabkan bilangan cas negatif di sini, cas elektron di sini lebih tinggi berbanding cas positif. So sikat ni ataupun rod ini akan bercas negatif. Okay, aliran air pula ada ion positif dan ion negatif. Okay, ion positif yang berlainan cas dengan cas negatif di rod ni akan menyebabkan wujud satu daya tarikan. Itu menyebabkan aliran air tu mendekati rod ini ataupun sikat. Dengan syarat mesti ada geseran. Sama ada kita gosok dengan kain bulu, kita gosok di rambut kita, asalkan ia menghasilkan cas negatif di hujung rod ni. Okey, ini menunjukkan medan elektrik adalah kawasan di mana suatu cas elektrik mengalami daya. Okey, seterusnya. Okey, contoh seterusnya adalah seorang kanak-kanak rambutnya tertarik dengan belon. Okey, rambutnya tertarik dengan belon disebabkan sebelum tu kita gosok dulu belon tu di rambut ataupun di kain bulu supaya di sini terdapat lebihan cas negatif iaitu elektron, dan di bahagian rambut mempunyai lebihan cas positif. Bila berlainan cas akan menyebabkan wujudnya daya tarikan antara rambut dan belon. So dia akan tertarik. Okey, ini pun salah satu contoh. Medan elektrik ialah kawasan di mana suatu cas elektrik mengalami daya di sinilah. Okey, tapi kita tak rasa kena renjatan elektrik ataupun terkena cas elektrik. Tapi kita boleh rasa waktu contoh kita pergi ke pasar raya, kita pegang troli. Okey, pada satu masa kita akan terasa kat troli tu macam ada rasa elektrik sikit. Kita akan terasa macam tu. Kenapa? Sebab roda tayar tu, roda troli tu bergeser dengan lantai pasar raya, akan menyebabkan terhasillah cas yang berlainan dengan badan kita. So akan mewujudkan satu daya yang kita akan rasa sikit macam renjatan elektrik lah, yang ringan lah. Okey. Seterusnya, kita boleh mengetahui medan elektrik menggunakan kit medan elektrik. Ini ada dalam buku teks aktiviti 3.1. Mengkaji medan elektrik dengan menggunakan kit medan elektrik, di mana yang menggunakan elektrod plat logam. Ada 2 plat logam, kemudian ada minyak zaitun yang diletakkan serbuk suji. So daripada eksperimen ni, daripada aktiviti ni, kita boleh melukis corak medan elektrik yang terhasil daripada 2 sfera bercas dengan plat SATA bercas, dan juga 2 plat SATA selari bercas. Bagi contoh, corak medan elektrik. Yang ni kita dah pelajari cas negatif
anak panahnya arah medan elektriknya adalah ke arah dalam. Berbeza dengan cas positif, anak panah medan elektriknya arahnya adalah ke arah luar. So, apabila dua sfera sama cas, bagi contoh positif dengan positif, cikgu dah ingatkan tadi, kalau sama cas dia akan menolak. Kenapa dia menolak? Di sini kita boleh nampak arah medannya menolak antara satu sama lain. Kalau dua sfera berlainan cas, dia akan menarik, di mana cas positif yang anak panahnya keluar ni akan tertarik ke cas negatif. So dia akan tertariklah antara satu sama lain. Yang ketiga, apabila sfera bercas dengan plat satar bercas. Contoh, plat satar bercas kat sini cas negatif. Sfera bercasnya adalah cas positif. Dia akan tertarik ke cas negatif, plat negatif ni. Yang keempat, dua plat satar selari bercas. Dua plat satar selari bercas tu ada positif dan negatif. So, dia punya arah corak medan elektrik anak panahnya ke arah negatif lah, sebab positif mesti keluar, negatif mesti masuk. Kita nak tahu kekuatan medan elektrik tu. Sebagai contoh, ada satu cas positif ni, kita beri nama Q. Kita dekatkan kepada sfera bercas positif juga. Positif dengan positif adalah sama cas. Sama cas, dia akan menghasilkan satu daya, iaitu daya tolakan. Daya tolakan kita simbol sebagai F. Jadi, daya yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak dalam medan elektrik tersebut, ini daya tolakan, iaitu E sama dengan F per Q. E dekat sini adalah medan elektrik, kekuatan medan elektrik, F daya elektrik, unitnya Newton, dan Q kuantiti cas elektrik, unitnya Coulomb. Sama juga kalau cas positif ni, seunit cas positif ni cikgu dekatkan dengan cas negatif. So daya yang terhasil adalah daya tarikan. Tapi formulanya nak kira sama. E sama dengan F per Q. Seterusnya, kekuatan medan elektrik juga boleh kita cari kalau kita menggunakan dua plat ni. Dua plat elektrik ni. Contohnya dua plat selari yang bercas, di mana kekuatan medan elektrik E kita boleh cari dengan formula E sama dengan V per D. V adalah beza keupayaan di sini. Beza keupayaan antara dua plat selari. D adalah jarak antara dua plat selari dalam unit meter. Dan arah medan elektrik mengikut arah tindakan daya ke atas satu cas ujian positif. Maksudnya arah daya itu adalah sama dengan arah medan elektrik. Kita boleh tentukan kesan medan elektrik menggunakan bola polistirena bersalut logam. Bola polistirena tu kita salutkan logam supaya dia mempunyai charge. So kat sini bila kita dah balut dengan contoh aluminium foil, dia ada charge positif dan negatif. Di sini ada dua plat logam yang warna purple ni, positif dengan negatif. Yang positif ni cikgu sambung ke VLT, charge positif, dan yang sebelah sini di VLT negatif. Apa berlaku pada bola polistirena bila VLT itu dihidupkan? Contoh yang pertama, bekalan kuasa dihidupkan. Bekalan berkuasa dihidupkan. Di bahagian sini plat logam ni akan menjadi charge positif. Ini akan menjadi charge negatif. Tapi bola polistirena tu tidak bergerak kerana bola tersebut dalam keadaan neutral. Dia ada bilangan charge positif dengan negatifnya sama bilangan.
Jadi dia dalam keadaan neutral. Apa berlaku apabila bola polistiren bersalut logam disesarkan ke plat negatif? Kita tarik sikit ke plat negatif, kita dapat pastikan cas positif pada bola akan dinyah-caskan. Kerana dia dah pergi ke plat negatif ni, cas positif ni akan dinyah-cas. Hilang dah. Hanya tinggal cas negatif saja. Bila cas negatif saja, kita tahu negatif dengan negatif sama cas. Dia tak boleh. Dia kena menolak kan, hasilkan daya tolakan. So, terhasillah daya tolakan. Daya tolakan tu menyebabkan bola tersebut yang bercas negatif tu akan tertarik plat logam positif. Bila dah sampai ke plat logam positif, apa berlaku? Jadi plat logam positif, elektron iaitu negatif ni, cas negatif iaitu elektron akan dipindahkan ke plat positif. Jadi hilang dah. Elektron tu dah dipindahkan ke plat positif ni. Bola polistiren bersalut logam ni akan bercas positif kerana cas positif lebih banyak. Positif dengan positif dia akan hasilkan satu daya iaitu daya tolakan sebab sama cas. Daya tolakan tu bila dah bergerak tu akan menyebabkan bola tersebut yang bercas positif juga akan ditarik ke plat logam negatif. Jadi keadaan ni akan berterusan. Maksudnya lepas dia pergi bola polistiren tu dekat plat positif, dia akan pergi plat negatif. Lepas tu plat negatif pergi positif balik. Akan berulang-ulang sehingga bekalan kuasa diputuskan. So maksudnya kejadian ini berulang-ulang sehingga bekalan kuasa diputuskan. Ini menunjukkan wujudnya medan elektrik melalui eksperimen bola polistiren bersalut logam. Ada satu lagi eksperimen yang hendak membuktikan kesan medan elektrik, iaitu nyalaan lilin. Contoh nyalaan lilin. Bila kita nyalakan lilin di antara dua plat logam di sini yang kita dah on bekalan kuasa tu, kita dah hidupkan. So dekat sini plat positif akan jadi bercas positif lah. Plat di logam di sini akan bercas negatif. Dapat diperhatikan nyalaan lilin yang banyak tersebar di bahagian plat negatif berbanding di plat positif. Kenapa kejadian ini berlaku? Apabila bekalan kuasa dihidupkan, nyalaan lilin tersebar ke dua-dua plat logam kerana haba daripada lilin menyebabkan udara mengayon menjadi ion positif dan ion negatif. Dalam nyalaan lilin ada ion positif, ion negatif. Dan kenapa bahagian negatif lebih banyak? Kerana ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar dan menyebabkan sebaran yang tertarik ke plat logam negatif lebih besar. Kerana ion positif jisimnya dan saiz lebih besar daripada ion negatif. Seterusnya kita buat peta bulatan arus elektrik. Apa tu arus elektrik? Arus elektrik ialah kadar pengaliran cas Q dalam suatu konduktor. Formulanya ialah I sama dengan Q per T, di mana I ialah arus, Q adalah cas dan T adalah masa. Di sini bermaksud dalam satu konduktor, contohnya konstantan ke, besi ke, nikrom ke, tungsten ke, dalamnya ada cas. Kenapa ada banyak cas yang bergerak? Jadi maksudnya arus elektrik adalah kadar pengaliran cas dalam satu konduktor itu. Dalam ni dia punya kadar pergerakan pengaliran cas tu, itu adalah arus. Unitnya adalah ampere. Simbol sebagai A besar ataupun coulomb per saat, C per S, CS kuasa negatif 1. Seterusnya adalah beza keupayaan. Apa tu beza keupayaan? Beza keupayaan adalah kerja iaitu W yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb cas di antara dua titik dalam satu medan elektrik. Formulanya adalah V sama dengan W per Q, di mana V adalah beza keupayaan, W adalah kerja iaitu work,
Q adalah jumlah cas yang mengalir. Atau juga kita boleh guna formula V sama dengan E per Q, di mana E adalah tenaga ataupun energi. Unit SI untuk beza keupayaan adalah volt. Kita simbol V besar atau joule per coulomb, joule T kuasa negatif 1. Seterusnya adalah soalan. Contoh Raja menunjukkan sekeping papan iklan elektronik. Arus yang mengalir adalah 3.0 darab 10 kuasa negatif 2 ampere. Berapakah bilangan elektron yang mengalir dalam litar itu apabila switch itu dihidupkan selama 2 jam? Biasanya untuk soalan begini, kita keluarkan apa yang ada dalam soalan. Yang pertama, diberi adalah arus yang mengalir, ataupun kita boleh tengok pada unit ampere. Ampere maksudnya adalah unit untuk arus. So I adalah 3.0 darab 10 kuasa negatif 2. Maklumat yang kedua adalah 2 jam. 2 jam adalah T, iaitu masa. 2 jam kita kena tukar kepada unit SI saat, iaitu kena darab 60 minit dan darab 60 saat, akan dapat 7,200 saat. Soalannya, berapakah bilangan elektron yang mengalir dalam litar itu? Bilangan elektron tu yang mana? Kita guna dulu formula Q sama dengan IT, ataupun daripada I sama dengan Q per T. Kita pindahkan, dapat Q sama dengan IT. Q ni, kadar pengaliran cas ni kita boleh dapat daripada NE, di mana bilangan cas darab dengan nilai cas. So N yang kita nak cari bilangan elektron. E adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 sama dengan I 3.0 darab 10 kuasa negatif 2. T masanya 7,200 saat. Bila kita selesaikan, kita akan dapat 1.35 darab 10 kuasa 21 elektron. Nilai E ni diberi nilai E ni diberi ada juga dalam buku teks 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Soalan yang kedua. Sebuah mentol berlabel 5 volt 0.2 ampere menyala selama 2 jam. Hitungkan jumlah cas mengalir. Jumlah cas adalah Q. So Q sama dengan IT. I ialah 0.2 kat sini. T kat sini 2 jam, kena tukar kepada saat. So 2 darab 60 darab 60 akan dapat 1440 coulomb. Yang kedua adalah jumlah tenaga yang dijanakan. Kita boleh guna formula V sama dengan E per Q. V kita dah ada kat sini 5 volt. Q adalah kita dapat daripada yang A 1440, so akan dapat 7,200 joule. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Suatu konduktor logam mengalirkan 700 coulomb cas elektrik dalam masa 10 minit. Hitungkan arus yang mengalir. Kita keluarkan dulu apa yang ada dalam soalan. Q adalah 700 coulomb. Silap ni C huruf besar unitnya. Kemudian masanya 10 minit, tukar kepada saat, kena darab dengan 60. So dapat 600 saat. Dihitungkan arus, kita guna formula I sama dengan Q per T. So Q 700 bahagi dengan masa 600 akan dapat 1.167 ampere. Itu sahaja penerangan cikgu tentang tajuk arus dan beza keupayaan. Jika anda ada soalan, boleh PM ataupun boleh komen di ruangan bawah ya. So itu sahaja untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.